Filem ini bermula dengan tayangan beberapa bangunan yang berdiri kukuh bersebelahan. Salah satunya boleh diduduki dan juga telah dilindungi menjadi sebuah apartmen yang boleh didiami. Pada hari yang sama, seorang penduduk baru mula berpindah ke Pangsapuri. Namanya Laing. Laing adalah seorang doktor yang bekerja dalam bidang fisiologi, dan kini dia telah diberikan sebuah bilik di tingkat 25. Bangunan itu sendiri mempunyai sejumlah 40 tingkat keseluruhannya, dan semua tingkat diduduki sepenuhnya oleh penduduk. Apabila Laing berpindah ke rumah barunya, perkara pertama yang dia lakukan pada hari pertamanya ialah berjemur. Pada masa ini, dia menyedari bahawa betul-betul di atas apartmennya, terdapat apartmen kepunyaan seorang wanita bernama Charlotte. Charlotte ialah seorang ibu tunggal yang tinggal bersama anak lelakinya yang masih kecil. Ada seorang lelaki berdiri di sebelahnya, namanya Wilder dan dia tinggal di tingkat bawah bangunan itu. Lain kemudian diberitahu oleh Charlotte bahawa ada adalah kemudahan khas untuk penghuni di tingkat 20 dan ke atas termasuk gym, spa, kolam renang, pasar raya dan sebuah sekolah rendah, semuanya boleh didapati di tingkat 30. Lain akhirnya menghabiskan bakinya sepanjang harinya menikmati kemudahan yang disebutkan di atas, dan dia kelihatan keberatan untuk memulakan hari berikutnya, yang pastinya memerlukan dia kembali bekerja seperti orang lain. Pada keesokan harinya, apabila Lain hendak pergi bekerja, dia mula-mula pergi membuang sampahnya ke bawah pelongsor. Tetapi ia benar-benar menjengkelkan baginya kerana dia mendapat tahu bahawa apartmen itu melarangnya penyewa daripada membuang beg sampah bersaiz besar. Walaupun begitu, dia tidak mengendahkan amaran itu dan membuangnya beg sampah pula, membuatkan salah seorang janitor, Robert, menegurnya. Robert berkata begitu Lain baru sahaja memasang pelongsor sampah, dan ini akan menjadi isu kepada penyewa yang lain. Kemudian, Lain kini tiba di sekolah fisiologi, di mana dia mengajar beberapa pelajar bagaimana untuk melakukan pembedahan pada muka manusia. Tetapi di tengah-tengah kelas, salah seorang pelajar, Munro, pengsan kerana dia tidak dapat menangani pemandangan di hadapannya. Kemudian pada hari itu, Lain menghadiri parti yang dihoskan oleh Charlotte, dan di pesta inilah Lain bertemu Helen, isteri alias Wilder yang sedang mengandung. Terkejutnya, Helen kelihatan baik dengan cara Wilder terus menggoda Charlotte. Baiklah, akhirnya Charlotte menolak pendahuluannya dan lebih meminati Lain yang jauh. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Lebih muda. Hanya dari saat ini kita diberi intipati betapa luar biasa penyewa bangunan ini. Lebih-lebih lagi, Helen dan Charlotte dengan santai menjemput Lain untuk berenang bersama mereka. Baru sahaja Lain hendak menerima jemputan itu, seorang lelaki bernama Simmons datang kepadanya. Lelaki itu kemudiannya meminta Lain untuk ikut dengannya kerana nampaknya ada yang ingin berjumpa dengan Lain. Jadi dia ada tiada pilihan selain mematuhi permintaan Simmons dan mengikutnya ke tingkat atas. Lift digunakan kali ini adalah peribadi, menandakan bahawa Lain akan bertemu dengan seseorang yang penting. Siapa sangka penthouse yang sangat luas akan wujud di tingkat atas. Ia sangat besar sehingga dia perlu berjalan agak jauh sebelum dia bertemu dengan seorang lelaki bernama Royal. Pada pertemuan ini, Lain dimaklumkan bahawa dia berada di hadapan penonton tidak lain daripada arkitek yang mereka bentuk bangunan Pangsapuri ini. Menggunakan fantasi dan imajinasinya, Royal masih mempunyai 4 lagi bangunan untuk disiapkan, dan apabila kesemuanya siap, keseluruhan kompleks akan menyerupai bentuk tapak tangan manusia. Dalam erti kata lain, semua 5 bangunan akan mewakili 5 jari, dan sebuah tasik besar akan dibina pertengahan. Royal kemudian memberitahu Lain bahawa dia mempunyai seorang isteri bernama Anne. Tambahan pula, dia mengatakan bahawa Anne adalah seorang pengemis yang tidak berpendidikan yang hidupnya berubah kerana Royal bernafsu kepadanya dan mengahwininya. Selepas pertanyaan lanjut, ternyata Lain bukan satu-satunya penyewa yang pernah bertemu Royal. Diraja mengatakan bahawa hanya penduduk tingkat 25 dan ke atas dibenarkan melihat rupa dia. Penyewa yang pernah bertemu dengannya juga diberi peluang untuk menghadiri satu majlis makan malam yang dianjurkannya secara istimewa tetamu. Pada waktu petang, Lain meluangkan masa untuk berhubung dengan Charlotte, tetapi mereka diganggu oleh Toby, anak Charlotte yang tiba-tiba datang berlari mencari ibunya. Toby mempunyai pengasuh bernama Laura, dan setakat ini kami tahu bahawa Laura adalah penyewa dari salah satu tingkat bawah yang diupah Charlotte.
Hari berlalu, dan kami melihat Laing cuba memadankan warna untuk dinding bilik tidurnya ke langit. Laing kemudian pergi ke pasar raya di tingkat 30 untuk membeli beberapa barang. Tidak lama kemudian, dia secara tidak sengaja terserempak dengan seorang selebriti bernama Jane. Wanita itu bertanya kepada Laing sama ada dia mahukan tanda tangannya, tetapi Laing tidak mengenalinya, tidak mengendahkan tawaran itu dan pergi terus ke juruang. Sementara itu, tetamu khas mula tiba di bangunan untuk menghadiri pesta diraja. Disebabkan oleh jumlah besar penggunaan elektrik di bangunan tinggi, penyelenggaraan bangunan tidak lagi menghiraukan penyewa tingkat bawah yang mula kehilangan kuasa. Malangnya untuk Laing yang parti bertemakan abad ke-18 menyebabkan tetamu membuat seronok dia kerana tidak memakai pakaian yang betul. Terkejutnya, Laing mengenali salah seorang daripadanya orang yang mengejeknya. Ternyata orang itu adalah Munro, salah seorang pelajarnya yang pengsan semasa kelasnya, dan dia tinggal di tingkat 39. Simmons melarang penggunaan barangan murah seperti rokok, dan minuman lain yang dibeli di pasar raya. Akibatnya, Laing kemudiannya diberitahu untuk meninggalkan parti itu secepat mungkin, dan terpaksa menaiki lift yang rosak. Hari-hari berlalu, dan penduduk tingkat bawah kini memprotes Robert kerana bekalan elektrik terputus selama 20 jam. Protes itu diketuai oleh Wilder, yang mempunyai seorang isteri dan 2 anak. Mereka tidak lagi boleh mengambil bagaimana penyelenggaraan bangunan terus mengabaikan isu mereka. Kami kembali kepada Laing yang baru tiba di tempat kerja. Pada ketika ini, dia diberi imbasan otak Munro, yang sebelum ini pengsan. Laing dimaklumkan bahawa dia baik-baik saja, tetapi dia masih menyeberang dengan Munro, dan sengaja berbohong kepadanya dengan mengatakan bahawa Munro mempunyai tumor otak. Dipendekkan cerita, masa berlalu dengan pantas dan kami melihat Laing kembali ke apartmennya. Wilder kini menganjurkan parti kecil di apartmennya di mana dia menjemput kanak-kanak kecil, salah seorang daripada mereka ialah Toby. Pada masa ini, Wilder, yang pada ketika ini sangat muak penyewa di tingkat atas, memutuskan untuk membawa anak-anak ke kolam renang di tingkat 30. Nah, walaupun Wilder tidak mempunyai hak sebenar untuk kemudahan sedemikian, dia masih berkeras untuk masuk. Kepada tambah, pesta yang dianjurkan oleh salah seorang penduduk tingkat atas sedang berlangsung di kolam renang. Ketidaksamaan sosial hanya mendorong Wilder untuk menghancurkan parti. Tanpa mengambil kira apa yang dipertaruhkan, Wilder meneruskan kekacauan dengan anak-anak yang diambilnya. Dia juga membunuh seekor anjing yang dia temui di kolam untuk menyatakan kebencian yang dia pendam selama ini. Kini, keadaan telah meningkat selepas bekalan kuasa elektrik di apartmen telah terbukti tidak mencukupi sama sekali. Dalam keadaan ini, kehadiran diraja amat diperlukan, tetapi Royal tidak kelihatan, dan semua penyewa kini berselisih antara satu sama lain. Selepas kekacauan di kolam renang, penyewa di tingkat bawah kini meraihkan mereka kejayaan dengan membuang parti lain. Dalam parti ini, Wilder cuba untuk menggoda isteri Simmons, yang berakhir dengan Simmons dipukul oleh Wilder. Lebih mengejutkan, ketika pesta ini berlangsung, Munro memutuskan untuk mengambil nyawanya sendiri dengan melompat dari tingkat 39. Adakah itu jelas bahawa tindakannya itu menggambarkan rasa terdesaknya apabila menerima berita bahawa dia menghidap tumor otak? Laing kini diselubungi rasa bersalah kerana dia tidak menjangkakan Munro membuat pilihan yang buruk itu. Selepas pesta malam sebelumnya, penyewa di tingkat bawah masih berbaring di sana keletihan semasa Laing bangun, bersenam. Tanpa disedari oleh ramai orang, Royal begitu terperangkap dalam projeknya sendiri, bahawa dia telah mengabaikan semua maklumat yang diberikan oleh Simmons. Disebabkan kejahilan dan tumpuan yang besar untuk mencapai matlamatnya sendiri, keadaan di apartmen sahaja semakin teruk, bekalan makanan tidak lagi dijaga, bekalan air pun tidak, kebersihan tidak lagi diberi perhatian, dan ketegangan antara penyewa berada pada tahap yang paling tinggi. Pada ketika inilah Wilder menjadi curiga tentang bagaimana tiada pegawai polis yang tiba menyiasat tentang lelaki bunuh diri itu, jadi dia berhasrat untuk mendedahkan ketidakadilan dalam bangunan tinggi dirinya sendiri. Bagaimana polis tidak menyiasat dan ambulans tidak datang untuk mengambil mayatnya? Pemandangan itu kemudian beralih kepada Simmons dan beberapa penyewa tingkat atas merancang sesuatu. Mereka telah mengadu tentang semua huru-hara dan fakta bahawa makanan mereka telah kehabisan sejak kejadian yang Wilder sebabkan malam itu.
Pada ketika ini, mereka masih bertegas mengekalkan sistem hierarki dalam bangunan, dan sebaliknya merancang untuk pergi ke pasar raya bangunan untuk mendapatkan makanan. Penyewa telah dibahagikan kepada beberapa kumpulan, yang masing-masing akan berjuang untuk mengharungi huru-hara. Untuk mencapai kepentingan mereka sendiri, mereka tidak lagi membayar, memikirkan pekerjaan harian mereka, dan sebaliknya memutuskan untuk memberi tumpuan semata-mata pada konflik ini. Orang-orang royal kemudian turun dan menuduh Wilder kerana mencetuskan huru-hara, sebelum memukulnya. Lain pula bergaduh dengan seorang lelaki mengenai tin cat, yang berakhir dengan lelaki itu terbaring lemah di atas lantai, dan Lain berjaya membawa pulang tin cat itu. Selepas huru-hara di pasar raya meninggal dunia, Simmons memutuskan untuk membuang Wilder yang tidak sedarkan diri di antara timbunan sampah. Sementara itu, Lain kini sibuk mengecat dinding bilik tidurnya dan bercadang untuk mengasingkan diri selama beberapa hari. Tidak lama kemudian, Helen yang hamil datang ke apartmennya, kedua-duanya berakhir dalam pelukan beruap. Ini menunjukkan betapa rosaknya susunan sosial, dan bagaimana kekurangan norma atau undang-undang yang dikuatkuasakan boleh menyebabkan manusia mula bertindak seperti haiwan. Begitu juga dengan Jane, yang sengaja menawarkan dirinya kepada penyewa di tingkat atas. Wilder, sebaliknya, akhirnya sedar, di mana dia terserempak secara tidak sedar Royal, pemilik bangunan itu. Ini kerana Royal tidak pernah menunjukkan wajahnya kepada penyewa di bawah tingkat 25. Oleh itu, Royal turun ke tingkat bawah untuk merasuah polis untuk menutup mulut mereka tentang semua kejadian yang berlaku di bangunan tinggi itu. Bukan itu sahaja, apabila kembali ke tingkat atas, Royal secara tidak sengaja menimpa isterinya, diganggu oleh penghuni tingkat atas. Di sisi lain cerita, Wilder memutuskan untuk melawat bilik salah seorang hamba diraja. Dia bercadang untuk mendapatkan beberapa maklumat mengenai keberadaan pemilik bangunan itu, yang berakhir dengan pendedahan bahawa anak lelaki Charlotte, Toby, sebenarnya adalah anak luar nikah Royal. Lain dan Helen, post-coital, dilawati oleh seorang lelaki bernama Steele. Steele tertarik melihat kehadiran Helen, dan mengatakan bahawa lelaki sedang menukar makanan isteri mereka di tingkat lain. Lain kemudiannya menolak mentah-mentah permintaannya dengan mengatakan bahawa dia tidak lapar. Semakin lama, keadaan di apartmen semakin teruk. Wilder mula mengancam Charlotte dengan maklumat yang dia tahu tentang dia dan anak diraja. Dia kemudian mengheret Charlotte ke dalam bilik tidur dan merogolnya. Hari berlalu, penyewa tingkat atas ketandusan idea bagaimana untuk mengatasi kelaparan mereka. Sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda.